Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah Allah taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat kita dipertemukan di dalam Dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah hitung sebagai amal saleh dan dengannya kita mendapat rahmat dan ridha Allah, dan kita berharap dengan rahmat dan ridha tersebut kita dimasukkan ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, maka mari sama-sama kita mempelajari isi-isi kandungan daripada buku tajwid Al-Quran ini, yang mana hari ini kita akan menyambung kembali pada muka surat 101 dalam buku saya ini, yang tajuk besarnya adalah istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Osmani. Baik, macam mana? Nombor 3 tak buat lagi, 1 dengan 2 sahaja. Taib, jadi pada pertemuan yang sudah kita dah sebut nombor 1 berkenaan dengan tanda bulat kecil yang dipanggil sebagai alif waw dengan ya ziyadah. Makna kata apa? Bukan yang ni ziyadah ha. Ini dekat atas huruf mad yang diletakkan tanda bulat sahaja, iaitu di atas huruf illah, huruf lemah, alif waw dengan ya. Betul lah, dia adalah menunjukkan huruf berkenaan adalah huruf tambahan. Kena ada dalam tulisan tapi tak boleh ada dalam bacaan. Nombor 2, tanda bersambung yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah, iaitu kepala huruf sad, wasal. Maka hari ini kita akan sambung kepada yang nombor 3, iaitu bulatan bujur meninggi. Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif, atas batang alif. Dia ada bulat satu lagi, cuma duduk dekat atas batang alif sebagai huruf terakhir pada kalimah. Jika huruf yang berikutnya berbaris, ia menunjukkan huruf yang berkenaan adalah huruf tambahan yang dihadzafkan dari bacaan, tidak dibaca sebagai huruf mad pada ketika pembacaannya disambung dengan huruf berikutnya, dan dibaca dengan huruf mad pada ketika berhenti bacaan padanya. Hanya terdapat 6 kalimah bertanda bulatan bujur meninggi dalam Al-Quran Resam Osmani. Boleh nampak tak dia punya perbahasan? Muka surat 100 Kalau buku baru 98, buku Ana ni 100. Baik, jadi tanda bulat bujur meninggi ni sebagaimana yang dapat kita kompreskan daripada pemahaman perbahasan yang panjang-panjang ni, kalau kita nak sambung kita baca pendek, tapi kalau kita nak berhenti kita kena baca dengan bacaan mad, 2 harakat. Dan bulatan meninggi ni dia cuma ada dekat atas batang alif. Baik, jom kita tengok contoh dia. Cuba sebut sama-sama. As-sabila rabbana. As-sabila rabbana. Sebut. Tapi kalau kita nak berhenti, kita kena sebut as-sabila. Faham tak? Kalau nak sambung, as-sabila rabbana. Ar-rasula wa qalu. La pendek, la pendek. Ar-rasula wa qalu. Kalau nak berhenti, ar-rasula. Az-zununa hunalika. Kalau nak berhenti, az-zununa. Lakinnahu wallahu rabbi. So kalau kita nak sambung bacaan, dia ni kena pendek. Tapi kalau kita nak berhenti dekat lakinna tu, kena berhenti 2 harakat. Lakinna. Tengok muka surat sebelah dia pula kat atas tu. Wa ana awwalul muslimin. Kanat qawarira qawarira. Tapi kalau kita nak berhenti kat qawarira yang pertama tu, kita berhenti 2 harakat. Ingat, dia bulat meninggi ni hanya duduk kat atas batang alif. Kalau kita nak sambung bacaan, kena 1 harakat. Kalau kita nak berhenti, 2 harakat.
Jika huruf berikutnya hamzah bersambung, maka tanda tersebut tidak diletakkan di atas huruf alif supaya tidak menimbul kesangsian kekekalannya pada ketika menyambung bacaannya, tetapi cara bacaannya serupa seperti yang disebutkan tadi. Contohnya, Anal Ghafurur Rahim. Jadi kalau kita tengok, sepatutnya dekat ana tu, dekat alif tu sepatutnya kena ada bulatan meninggi tu. Tapi kerana selepas dia ada hamzah wasal, maka dia pun tak letak tanda bulat tersebut. Sebab tu kita baca laju sahaja. Faham tak? Tapi kalau kita nak berhenti dekat ana tu, berapa harakat? 2 lah. Ana. Kemudian kita tarik balik. Anal Ghafurur Rahim. Sebut. Wa anat Tawwabur Rahim. Dekat mana sepatutnya ada bulat tu? Dekat mana? Ana. Sebut ana. Anan Nadhirul Mubin. Okey, cantik. Jadi kalau kita nak berhenti dekat ana tu, kita berhentilah 2 harakat. Ada siapa tak faham? Sebelum kita pindah ke poin berikutnya, Kak Syah boleh nampak? Mudah aja kan? InsyaAllah. Nombor 4. Tanda kepala huruf kha tanpa titik. Makanya kita panggil dia apa? Sukun. Ini tanda-tanda bacaan Al-Quran dalam Resam Usmani. Quran Resam Usmani. Tanda ini terletak di atas mana-mana satu huruf untuk menunjukkan huruf yang berkenaan bertanda sukun dibaca izhar. Apa maksud izhar, Syahir? Jelas dan juga terang. Dengan cara bacaan menyatakan, menerangkan makhraj dan sifat huruf berkenaan. Cuba sebut sama-sama. A'rid an hadza. So dia bunyi jelas. Atas huruf ain tu, atas huruf dad, atas huruf nun, semuanya bunyi jelas. Bila ada tanda apa, Syarul? Kita panggil kepala kha tu, bahasa biasa kita panggil sukun. Sukun. Bahasa Melayu kita panggil dia mati. Okey? Kita pun tak tahu kenapa dia mati ya. Kan? Apa tu? Sebab dia selalu mati, sebab huruf dia tak dihidupkan lah kot. Kan? Sebut sebelah dia azkurkum. Jadi dekat sini tak ada huruf yang sepatutnya kita melantun. Tak payah baca azkurkum. Kuma tak sedap. Jangan sebut macam tu. Azkurkum. Alam nashrah. An'amtu alaikum. Baik, jadi pada malam hari ni kita belajar berkenaan dengan apa? Sukun. Rupa-rupanya sukun ni dia ambil daripada kepala apa? Kha tanpa titik. Kenapa bukan ha? Wallahu a'lam. Kan? Dia kata kha, kita ambil kha jelah. Huruf yang tidak bertanda sukun. Panjang. Tak apalah, kita habiskan terus. Jika terdapat huruf yang tidak bertanda sukun dan huruf berikutnya bersabdu, maka huruf yang tidak bertanda sukun diidghamkan kepada huruf yang berikutnya dengan cara idgham kamil. Kamil maksud sempurna. Maksudnya, kalau nun tu, dia langsung tak ada tanda sukun dekat atas dia, selepas tu ada huruf yang bertanda sabdu. Huruf ra contohnya bertanda sabdu, maka nun tu macam tak bunyi. Sebab dia dah masuk dekat dalam ra. Baik, jom kita tengok pula contoh dekat sini. Milladunni. Nun mati bertemu dengan lam. Jadi lam itu bertanda sukun. So kita kena masukkan dengan kamil, sempurna. Macam nun tu tak wujud pun. Terus masuk dalam lam je. M-I-L, mil. Tak ada bunyi M-I-N-L. Minel, tak ada bunyi macam tu. Milladunni. Cuba sebut. Aynama yuwajjihhu. Ha yang pertama, ha tu mati. Tapi ha yang kedua hidup. Jadinya diletakkan tanda sukun. Supaya apa? Supaya kita masuk terus dalam ha yang kedua. Dan tak payah kita nak saktah dekat situ. Faham tak saktah? Yuwajjihhu. Dia tak bunyi macam tu. Masuk terus. Aynama yuwajjihhu. Sebut.
Laqad taqatta'a. Baik, kenapa kita tak bunyi qalqalah? Bun? Ha? Sebab masuk dalam ta, tapi dal ni bukan mati ke? Kenapa kita tak sebut laqad taqatta'a? Kenapa kita sebut laqad taqatta'a? Sebab makhraj ta, makhraj dal sama ke tak? Makhraj tu maksud dia apa, Abang Farid? Tempat keluar huruf, barakallahu fiq. Jadi cara sebut ta, cara sebut dal, hujung lidah, langgar belakang, gigi atas. Jadi bila kita sebut laqad, automatik lidah kita dah pergi kat belakang gigi, betul? Laqad ta, lembut. Laqad ta. Kalau kita sebut makhraj dal, dia akan bunyi laqadda. Kita bukan nak laqadda, kita nak laqad ta. Okey. So ramai-ramai. Laqad taqatta'a idh zalamtum. Nah, dekat sini ada sedikit perbahasan lah. Sebahagian berpendapat nak kena ada idh-dha. Oh, macam tu susah. So kita masuk secara kamil, sempurna terus. Idh zalamtum. Sebab apa? Sebab zal dengan dha tempat keluar sama. Dua-dua kena gigit. Satu nipis, satu idh zalamtum. Yalhadzalik pun sama juga, sa dengan zal, gigit lidah. Athqalad da'wa wa qalat ta'ifah. Ini pun sama kan? Ta dengan ta tempat keluar sama. Ta, dal, ta. 3 huruf ni. Tempat keluar dia sama. Wa qalat ta'ifah. So jangan kita baca wa qalat ta. Tak boleh ada hamas, tak boleh bunyi. Sebelah dia wadhkur rabbaka barrabbukum. Jangan baca balrob, tak betul. Kita masuk terus bar. Barrabbukum mirrabbikum. Demikian kalimah alam nakhluqkum. Cuba sebut. Terdapat dalam surah Al-Mursalat ayat 20 mempunyai dua wajah bacaan. Satunya idgham kamil dan yang kedua idgham naqis. Apa maksud naqis? Tak sempurna lah. Kan? Kurang. Kalau kamil tu maksud dia sempurna, kalau naqis maksud dia kurang. Jika huruf yang tidak bertanda sukun diikuti huruf yang tidak bersabdu, maka dia diidghamkan kepada huruf yang berikutnya secara idgham naqis, memasukkan secara tidak sempurna, iaitu kena dengung. Contohnya ayyamanukum. Sebut. Boleh tak kita baca an ya'manukum? Boleh tak baca macam tu? Tak boleh, pasal atas nun tak ada tanda sukun. Maka kata pengarang ini untuk ajar kita ilmu tajwid, kalau nun tu dekat atas dia tak ada tanda sukun, maka dia terus masuk ke dalam huruf berikutnya secara tak sempurna. Kena ada dengung. Itu maksud tak sempurna. Kalau kita tengok contoh dekat atas tadi, semua tak ada dengung. Barrabbukum milladunni, langsung tak ada dengung. Betul? So dekat sini kita kena baca ayyamanukum miwaq. Tengok. Atau tidak berdengung. Ada dua contoh. Atau tadi kena dengung, sekarang tak payah dengung. Sebagai contoh, farrattum, ahattu, basatta. Dia kena ada sifat yang pertama tu sikit, tapi keluar sifat yang kedua. Faham tak? Contoh, basatta, kita sebut to tu macam gemuk. Basatta. Sepatutnya kalau kita sebut dia gemuk, dia pun keluar gemuk. Basatta. Betul? Sepatutnya. Tapi pasal selepas dia huruf ta, so kita sebut basatta. Sebut. Dia bukan basat. Nampak? Bukan beza dia. Bukan basat. Dia basatta. Nampak beza dia, Syarul? Boleh? So begitu.
ataupun ikhfa, iaitu tidak ia diizharkan sehingga menyatakan makhrajnya sebagaimana izhar, dan tidaklah ia diidghamkan hingga menjadikan dia seperti huruf yang berikutnya sebagaimana idgham, tetapi di antara izhar dan idgham serta bersifat dengung. Contohnya inilah, cuba sebut min qablu in kuntum. So dia nak bagi tahu kat kita ada keadaan nak kena dengung lagi idgham naqis ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Dia paling banyak sekali. Sebab tu nak kena tahu huruf iqlab ada berapa? Ba. Huruf izhar ada 6. Dah 7. Lagi? Apa lagi saya? Iqlab, izhar, idgham ada berapa? Idgham ada 6. Ma'al gunnah 4, bila gunnah 2, 6. So balance tu adalah ikhfa. Jadi dekat sini kita tengok, dia tengok nun mati bertemu qaf. Maka kena dengung lah, nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. So kena naqis. Masuk tapi tak sempurna. Sekali lagi. Min qablu in kuntum wala in ji'tahum bi ayah. Ta tu jangan panjang lah kan. Wala in ji'tahum bi ayah. Jadi nun mati bertemu jim, hukum dia apa? Ikhfa. Mim mati bertemu ba, ikhfa. Tapi ikhfa apa? Syafawi. Yang pertama tadi ikhfa hakiki. Okey. So syafawi ni satu je kan, mim mati bertemu ba. So bila mim tu sendiri pun tak ada tanda sukun, makna kata kita nak kena dengung. Faham tak? Kalau mim tu ada tanda sukun, kita pun baca jelas lah. Am, lam, lahum, ada tanda jelas. Tapi kalau dekat sini ji'tahum bi ayah, cuba sebut. Cuma itu hari pun saya musafir dengan Maulana Nasai apa semua tu, maka kita berbahas juga dalam kereta pasal hukum ni. Sama ada nak rapat bibir ke tak payah rapat bibir. Sebahagian berpendapat kena renggangkan sikit, macam apa kata mata jarum tu kan. Sebahagian pula kata letak kertas dekat bibir. Tapi sebahagian pula berpendapat, dan saya sendiri pun berpegang, rapat tapi tak tekan. Faham tak? Rapat tak tekan. Contoh, ji'tahum hum. Kalau saya tekan ji'tahum, pak. Bila masa kita nak tekan, bila nun mati bertemu mim ataupun mim mati bertemu mim, time tu baru kita tekan sungguh-sungguh. Tapi kalau dekat sini kita letak aje ji'tahum bi ayah. Cuba sebut. So dia tak bawa lah bunyi ji'tahu hu bi ayah. Dia tak bawa bunyi gitu. Tengok selepas dia. Innama unzirukum. Tengok saya tak rapat. Unzirukum bil wahyi. Cuba sebut. Bil wahyi. Dia tak boleh lambat. Wahyi. Betul. Okey. So, sekarang ni mim mati bertemu ba, masih lagi ikhfa syafawi, kita letak sajalah bibir. Unzirukum bil wahyi. Sebut. Jangan bunyi i tu. Wahyi. Kena ada rasa lah sikit. Sebab ya tu keluar dekat mana? Ingat lagi tak ya keluar kat mana? Syahir, ingat? Bunyi kan? Ai, i, ui. Kena rasa lah. Ai. Keluar kat mana? Aj. Ash. Kan ada 3 huruf kan? Jim, shin dengan ya. Tengah-tengah lidah. Langgar di langit. Atas. Jadi bila kita sebut bil wahyi. Hai. Wahyi. Dia naik g. Bil wahyi. Boleh tak?
Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Jadi itu yang kita dapat sentuh. Berbaki waktu yang ada ni kita nak baca Quran pula. So minggu hadapan kita jumpa pada muka surat pada poin yang ke-6 pula. Baik, tolong ambil Quran masing-masing sekarang. Hari ni kita akan sambung pada ayat 196, betul? Jom. Dah, jumpa semua insya-Allah. Baca Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Tengok betul-betul, bagi hak-hak mana kena dengung, mana tak payah dengung. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Taib, kita dengar setiap orang baca. Kak Syah boleh mula dulu. Okey, ramai-ramai tolong baca la yaghurrannaka sampai habis tadi. 1 2 3. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Sambung. وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Baik, kita terus pergi kepada tadaburnya. Makanya Allah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalau kita tengok terjemahan ni, jangan sekali-kali kau terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jadi itu terjemahannya. Macam mana kita nak faham? Dalam ayat ini juga Allah nak beritahu kepada kita, kawan-kawan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, supaya jangan mudah cemburu dengan pemilikan orang lain. Tambah-tambah dia adalah orang kafir. Sebab ketika kita baca surah Al-Fatihah, kita jumpa ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kalau kita tahu mengapa Allah bezakan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, kenapa Allah bagi tahu aku ni sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang,
Makanya Allah nak bagi tahu kepada kita, Ar-Rahman itu Allah tak kira siapa pun kau. Dan siapa pun makhluk tu aku tak kisah pun. Selama mana dia berusaha, selama itulah aku bagi rezeki. Faham tak? Burung ke, unta ke, kuda ke, makhluk. Ataupun orang kafir ke, orang munafik ke, orang Islam ke, selama mana dia berusaha, dia pergi kerja 8 pagi balik 5 petang, cukup bulan dia dapat duit gaji, dia mesti dapat. Maksudnya dah telah ditentukan gaji dia banyak, rezeki dia banyak tu. Itu sifat Rahman Allah Taala. Dan bila Allah Taala bagi tahu Ar-Rahim, Allah Taala bagi tahu betul-betul rahmat aku ni hanya untuk orang beriman yang tak ada pada orang kafir dan munafik tadi. Faham tak? So Ar-Rahman ni Allah nak bagi tahu kepada kita betapa rezeki Allah ni ataupun bumi ni betul-betul tak ada nilai langsung di sisi Allah walaupun sebelah sayap nyamuk. Langsung tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu siapa saja yang berhajat kepada dunia, macam mana ayat Al-Quran tu Allah kata, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa nak dunia, kami bagi. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, kami bagi. Wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa nak akhirat pun kami bagi. Wasanajzis syakirin. Maka begitulah Allah Ta'ala balas kepada orang yang bersyukur. Kau cari akhirat, dunia kami bagi. Tapi kalau kau nak dunia je, kami bagi dunia sahaja. Faham tak? Jadi ayat ni Allah nak bagi syarat pada kita, tak usah jealous lah. Ghar ni, ghurur ni, kan dalam hadis kan Nabi bagi tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun ada rasa cemburu. Bila Allah Ta'ala cemburu? Ketika hamba-hamba Allah Ta'ala bawa kepada Allah perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, tapi dia buat juga. Faham tak? Cemburu Allah maksud macam ni. Macam mana kau tergamak ketika aku bagi kau rezeki, aku bagi kau kesihatan tubuh badan, tapi kau sampai sanggup bermaksiat kepada aku. Kau tak nak semayang, kau tak nak puasa wajib, kau tak nak keluar zakat, maka Allah rasa cemburu. Jadi dalam ayat ni Allah bagi tahu kepada kita, kau jangan cemburu kepada orang-orang kafir yang hidupnya aman damai ataupun yang bergerak bebas dalam negeri ini. Di tempat kita macam tu, kalau kita tengok besarnya rumah jiran aku ni, dah lah tak semayang, sembah berhala pula, kepercayaan sembah pokok pula, macam-macam lah kan. So jangan cemburu lah, sebab rezeki dia telah ditentukan tahap tu. Kita punya rezeki lain pula. Sebab sebenarnya semakin jauh manusia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sukar dia mendapat yang namanya tenang dan bahagia. Nampak bahagia, nampak tenang, tapi jauh di hatinya tak tenang. Oh subhanallah, kena lagi. Saya memang tak boleh letak kaki kat belakang lah. Kena orang nampak. Baik. Kita tengok kan malam ni ada konsert kan? Malam ni ada konsert. Apa nama perempuan tu? Billie Eilish. Malam ni punya konsert kan? Kat Malaysia. Kalian tahu orang tunggu daripada pukul berapa? 5 pagi tadi. Konsert dia malam ni. Jam 8-9 ni kot. Saya tak tahu. Saya tahu kat Facebook tadi. Laluan je. Oh, patutlah Tashin tak ramai. 5 pagi orang dah start. Pasang kemah kat situ kan. Nak lena kat situ. Nak tengok konsert punya pasal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, saya tengok pula. Baik. Apa yang berlaku? Kata Allah, mata'un qalil. Kalau kita tengok besarnya rumahnya, banyaknya duit dia, Allah Ta'ala tetap kata mata'un qalil. Ketahuilah, itu tetap sedikit. Ataupun kesenangan itu hanyalah sementara. Thumma ma'wahum jahannam. Dan akhirnya mereka akan tinggal dalam neraka jahannam. Hari ni kita nampak lah. Oh, senangnya, mewahnya, happynya dia, ada harta banyak, dia nak makan apa dia boleh makan, dia nak beli apa dia boleh beli. Tapi Allah kata sat aja. Sampai waktu tempat tinggalnya adalah jahannam. Wa bi'sal mihad. Ketahuilah, itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Tak apalah, tak usahlah kita nak kata kecil rumah aku ataupun rumah papan sahaja. Bercakap pun orang luar boleh dengar, berdehem pun orang luar boleh dengar. Kemudian kita malu dengan rumah kita kan. Tak usah rasa rumah itu hina. Ataupun jangan rasa kita ni tak dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca tadi petang tadi target tu jannah kelas Hisnul tadi tafsir Quran Al-Azim.
sampai pada ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berbaris melakukan saf untuk berperang di jalan Allah, bagaikan mereka ini apa? Satu binaan yang sangat kukuh. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat ataupun bagi tahu kepada Nabi SAW, kenapa Allah jatuh cinta kepada mereka? Pasal mereka bawa seluruh jiwa raga mereka betul-betul nak kembali kepada Allah. Dan di waktu malam sunyi sepi, rumah mereka bagaikan dengungan lebah-lebah mencari madu. Zzz. Di waktu malam hari, apa mereka buat? Mereka sibuk baca Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya yang mana siangnya mereka bergelak ketawa juga dengan Nabi. Mereka makan bersama-sama dengan Nabi, berjalan juga dengan Nabi, dengan keluarga dan semisalnya. Tapi di malam hari mereka berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdengung rumah mereka, dalam tafsir disebutkan bagaikan bunyi lebah. Taib. Jadi rumah walaupun kita sebut tadi kan kecil ke ataupun kita orang luar boleh dengar dan semisalnya, maka di sisi Allah rumah-rumah ini dipandang mulia jika ia diisi dengan alunan Al-Quran. Buat apa rumah besar-besar 5-6 tingkat kan, tapi langsung tak dengar Al-Quran, tapi yang ada hanya dundam dan semisalnya. Baik, ayat terakhir kita malam hari ini, lakinil ladzina taqaw. Untuk orang-orang yang bertakwa pula kata Allah Ta'ala, di sisi Allah, Allah akan sediakan apa? Lahum jannats. Bagi mereka, mereka akan mendapatkan syurga-syurga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Nuzulam min indillah. Sebagai kurniaan yang Allah bagi kepada orang-orang bertakwa. Ingatlah kata Allah, wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang baik. Abrar ni datang daripada perkataan bir. Biasa dengar kan, birrul walidain, buat baik kepada mak ayah. So jamak dia adalah abrar. So kalau bir, baik seorang je. Kalau abrar, ramai orang baik. Jadi Allah Ta'ala sediakan syurga-syurganya untuk orang-orang baik. So kita tertanya-tanya balik benda yang kita dah belajar kan. Macam mana aku nak tahu aku ni bertakwa ataupun baik? Maka Allah Ta'ala sebut di antara bentuk ketakwaan seseorang dan kebaikan seseorang, macam yang ayat selepas yang baru kita baca pada minggu-minggu yang lepas. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah cerita pasal ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda sampai habis innaka la tukhliful mi'ad. Taib, Allah Ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita habiskan 2 ayat yang berbaki. Kemudian habis surah Ali Imran, kita cuba adakan exam lah kot dah. Kita adakan test lah. Kalau malam ni Billy Eilish pun ramai tak mai. Kalau exam kita pun tak tahu lah. Mai lah, mai. Bukan ada apa pun. Baik, Allah Ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran merupakan kalamullah yang boleh menyebabkan kita mendapat kebahagiaan dan ketenangan hati. Jangan tinggal bacaan Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.